لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, masih lagi ada vibes cuti ke tidak ni saya tanya? Masih rasa cuti ke tidak? Macam tak ramai orang ni pagi ni okey. Baik, di sini pertama sekali kita nampak kita ada Aliza Aziz yang bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman online. Bye-bye. Okey, kita ada Cik Salimah kita juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat ya di sana. Ada juga Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Dan sebagaimana biasanya lah Kak Nur dia akan bagi hati berwarna biru. Bukan hati beku ya Kak Nur. Okay, tak ada Kak Nur, gurau je. Nanti besok kan dia marah saya ni tengok. So tak baik tau cakap saya hati beku. Okay. Baik Kak Som, kat situ Kak Som. Okey, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Moga sihat-sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Kak Som juga sihat-sihat selalu ya Kak Som. Okay, kita dekat pagi ni kita Assalamualaikum Ustazah dan sahabat online. Semoga semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cik Latifah di situ. Waalaikumsalam. Dia bagi. Ini rare dia punya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Okay, baik. Syida, Assalamualaikum Ustazah dan semua. Best ni hari dapat tengok live, selalu recorded je. Oh, Alhamdulillah, Allah berikan kelapangan masa ya pada pagi ni buat Syida. Baik, macam mana kita pagi ni nak belajar ke tidak?
Soalan apakah itu nak belajar ke tidak kan? Dah tentu Ustazah kat depan skrin ni, Ustazah tanya pula nak belajar ke tidak. Ayolah Ustazah. Okey, baik. Hari ni kita muka surat berapa? Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan. Oh, hari ni terang sangat ya, Ustazah Muslimah. Dia tudung dah. Kalau gini dia punya dia punya apa tu, wording tu pun sama warna. Dia macam silau. Okey, Cik Salimah, muka surat 476.0. Betul tak? 476. Okey, muka surat 476, kita berada di point O. Okey, ada yang lain? Kak Nur kata 458.0 Ustazah. Okey, baik. Kak Som, point O, muka surat 458. Liza juga berikan muka surat yang sama tetapi bersama dengan tajuknya. Cinta dan kehendak merupakan pokok setiap agama. Okey, cantik. Jadi kita ni ada ni majoriti ulama di sini ya. Muka surat 458 majoritinya, tetapi saya dengan Cik Salimah biasalah kita muka suratnya berbeza sedikit. Muka surat 476. Tapi apa pun yang penting sila lihat poin kita yang O, tak kiralah sama ada muka surat anda 458 atau 476. Okey, baik. Topik kita pada pagi ini macam mana? Topik kita pada pagi ini membincangkan tentang sebentar ya, tengah set up sikit. Membincangkan tentang cinta dan kehendak merupakan pokok setiap agama. Okey, bermula daripada halaman 476, tadi ada 458, okey di situ. Saya cuba untuk meringkaskan perbincangan pada pagi ini ya, mudah-mudahan dapat difahami dengan sebaik-baiknya lah di situ. Apapun, pada perenggan kita yang pertama dalam kitab ini menjelaskan tentang apa yang telah kita fahami di poin kita yang sebelumnya, iaitu poin kita yang N, tentang dampak, konsekuensi, kewajipan dan hukum cinta. Di situ telah diterangkanlah. Dia kata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, iaitu pada poin yang sebelumnya, iaitu cinta dan kehendak adalah pokok setiap perbuatan. Kita dah bincangkan tentang cinta dan kehendak ni adalah sesuatu yang menggerakkan perbuatan kita, kan? Maka pada fasal ini, iaitu pada poin ini, kami akan menjelaskan bahawa cinta dan kehendak juga merupakan pokok setiap agama. Maknanya ia menjadi main, okay? Main yang sesuatu yang menjadi faktor yang menggerakkan agama, yang menggerakkan kepada amal ibadah, yang menggerakkan kepada satu kefahaman, begitu keadaannya. Jadi dia kata, mana tadi? Baik yang hak maupun yang batil. Okay, baik yang hak maupun yang batil. Maka dikata di sini, sesungguhnya setiap agama terbentuk dari rangkaian amal. Tak kiralah sama ada agama itu yang berkaitan yang benar ataupun berkaitan yang batil. Dan dikatakan bahawa agama terbentuk dari rangkaian amal kita. Tak kira sama ada amalan yang kita lakukan, ia berbentuk zahir ataupun amalan yang batin. Dan disebutkan juga sementara itu cinta dan kehendak adalah pokok semua itu. Yang mana dia kata agama ini merupakan sesuatu yang mengandungi 3 komponen ini. Iaitu tentang ketaatan kita kepada Allah, tentang amal ibadah kita kepada Allah dan juga akhlak kita, iaitu budi pekerti kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi keseluruhan ini kita panggil ia sebagai agama. Mereka yang taat kepada Allah, kita sebut ia sebagai orang yang beragama. Mereka yang beribadah kepada Allah, disebut sebagai orang yang beragama. Mereka yang memiliki budi pekerti yang mulia, akhlak diri yang baik, maka kita kata dia ini adalah orang yang beragama. Yang jelas kepada kita, ketaatan, ibadah, akhlak, ketiga-tiga ini merangkumi perbuatan kita yang berbentuk zahir dan juga batin.
Jadi sebab tu tadi dia kata cinta dan kehendak merupakan pokok kepada setiap agama yang merangkumi sama ada ia benar ataupun ianya batil. Jadi dia kata sini ringkasnya, amal ialah ketaatan. Okey. Amal kita, bila kita melakukan sesuatu perbuatan amalan, solat, berpuasa, kita menuntut ilmu, kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita, taat kepada suami, mendidik anak-anak. Ini semua adalah bentuk ketaatan yang lazim dan terus-menerus sehingga ia menjadi akhlak dan kebiasaan. Dia begitu. Jadi kita nampak bila seseorang dia melakukan ataupun dia beramal dengan apa yang dia yakini sebagai salah satu daripada agama yang menuntut dia untuk beramal sedemikian, ini menunjukkan bahawa kita adalah orang yang taat. Okey, kalau kita nak apply dalam konteks kita sebagai seorang muslimah, kita kata beginilah, kalau seorang muslimah itu, dia menjadi seorang muslimah yang menutup auratnya, bermakna dia adalah muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi lama kelamaan yang dia kata ketaatan yang lazim dan terus menerus sehingga menjadi akhlak. Lama kelamaan memakai hijab itu dia akan menjadi hal yang lazim, yang biasa. Sehingga kalau kita tak pakai tudung tu, dia akan jadi macam satu hal yang tidak menyenangkan. Kan kenapa macam pelik kalau keluar tiba-tiba keluar rumah tak pakai tudung. Contoh kalau kita tiba-tiba dah biasa pakai tudung, masuk hospital, tiba-tiba sedar-sedar tak pakai tudung kan, kita jadi macam rasa, tak enak tak sedap. Contoh macam saya lah kan, dulu yang masa hari itu masa saya masuk hospital, bila sedar tu daripada surgery tu buka mata, mak tak pakai tudung. Jadi pertama sekali cari minta nurse, "Saya nak tudung saya." Dalam keadaan yang lembik-lembik tu kan, "Nak tudung, nak tudung, nak pakai tudung," macam kata, "Nak tudung." Nurse cari, "Mana tudung dia, mana tudung dia?" Macam tu. So kita rasa macam tak sedap kan, bila kita tak buat perkara yang biasa kita buat. Sebab tu tadi dia kata, ketaatan ia akan menjadi sesuatu bentuk yang kita lazimi, kebiasaan yang ada dalam diri kita, yang akhirnya ianya menjadi akhlak. Maksudnya ianya menjadi, budi pekerti kita yang kita nak sentiasa terus-menerus dalam diri kita. Okey, so ini kita panggil sebagai, eee, satu ketaatan yang berasal daripada amalan kita. Amalan yang dah biasa kita buat, dia menjadi satu bentuk kelaziman kan sebab dah biasa dan akhirnya ianya akan membentuk diri kita menjadi seseorang yang benar-benar taat kepada Allah, itu kita panggil sebagai akhlak. Taat kepada Allah yang disebut sebagai akhlak ialah kerana orang yang dia taat kepada Allah, dia akan buat perkara yang Allah perintahkan dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Bermakna, okey, kalau kita nak relate dengan akhlak itu tadi ya muslimah, bermakna begini, orang yang dia taat kepada Allah, bila Allah kata kepada dia, okey, jangan dengki, dia akan tinggalkan perbuatan dengki itu. Bila Allah perintahkan kepada dia, okey, kalau kamu ni dengan bersahabat, okey, dengan kawan-kawan mesti ikhlas, dia akan menjadi orang yang ikhlas. Ini kita panggil sebagai akhlak. Okey, dengan suami, dengan isteri mesti berlaku baik, dia jadi akhlak. Walaupun nampaknya macam kita beramal tau, tetapi akhirnya semua itu ianya menjadi budi pekerti kita sebagai manusia. Amalan yang biasa dilakukan, ianya akan terus membentuk akhlak dalam diri seseorang. Okey, ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qalam pada ayat yang keempat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qalam pada ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Khuluqin di dalam, ayat ini, okey, mungkin dalam kitab nanti boleh dibulatkan ke ataupun digariskan ya, lafaz khuluqin di dalam kitab kita supaya dapat diikuti perbincangannya dengan baik. Lafaz khuluqin di situ ditafsirkan dengan akhlak. Jadi ada sebahagian di kalangan para ulama tafsir, mereka melihat bahawa khuluqin di sini, adalah maaf, dengan agama. Khuluqin di situ ditafsirkan dengan agama. Okey, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu surah Al-Qalam pada ayat yang keempat. Dalam kitab kita di sini, didatangkan tentang
pendapat Imam Ahmad dari Ibn Uyainah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, maksudnya kamu benar-benar berada di atas ad-din, iaitu agama yang agung. Okey, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, akhlak baginda adalah Al-Quran. Jadi di sini akhlak itu ditafsirkan dengan agama. Surah Al-Qalam pada ayat yang keempat ini ialah tentang Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki budi pekerti yang sangat agung, iaitu khuluqin azimin. Jadi di sini antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Allah kata Nabi itu memiliki akhlak ataupun budi pekerti yang sangat agung, bermakna ialah agama, benar-benar berada di atas agama yang agung, iaitu agama Islam. Dan ini bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada pada satu ketika, seorang sahabat dia bertemu dengan Aisyah itu tadi, dia tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kabarkan kepada aku tentang akhlak Rasulullah." Jadi Aisyah jawab dengan jawapan yang sangat simple. Aisyah kata kepada dia, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah agama kita. Bermakna begini ya, muslimah, bila kita melihat Al-Quran itu sebagai agama, bermakna setiap isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran ialah yang kita amalkan. Yang membentuk kepribadian kita menjadi seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah. Kerana setiap sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran, kita lakukan ia dengan sebaik-baiknya. Setiap sesuatu yang Allah perintahkan, dibuat dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Dan setiap sesuatu yang Allah larang, yang bila Allah kata, kalau kamu buat ini, kamu akan mendapat azab api neraka yang sangat pedih. Kalau kamu buat perkara ini, kamu akan dicampakkan dalam api neraka. Kalau kamu buat ini, inilah balasannya yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan untuk kamu. Maka kita ini akan menjadi orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat ataupun perbuatan-perbuatan buruk itu tadi, sehingga ianya menjadi kepribadian kita yang baik. Setiap manusia yang meninggalkan perkara-perkara yang buruk, kita akan melihat dia sebagai insan yang baik. Jadi setiap perkara yang Al-Quran sebutkan tentang keburukan, tentang kejahatan, kan, tentang kemaksiatan, tentang dosa, lalu kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka kita akan dilihat sebagai insan yang baik. Begitulah akhlak diri yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sangat mulia, sangat agung daripada sudut akhlaknya, daripada sudut kepribadiannya, tutur katanya, kan sangat santun, bahkan sangat pemalu. Itulah sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat menjaga, sangat toleransi dengan ramai orang yang ada di sekitar baginda. Tak kira sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Dan kita nampak itu semua adalah perkara yang diajarkan ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita ni kalau betul-betul beragama, kan, kalau kita nak lihat seseorang itu benar-benar beragama, kita perlu lihat bagaimana akhlak diri dia. Ramai orang begini ya, muslimah saya kata, ramai orang dia boleh solat 5 waktu tak miss. Dia boleh puasa 1 bulan pun kan. Dia boleh jadi seorang yang sangat konsisten dalam beribadah. Contohnya Qiyamul Lail, sangat konsisten dalam pembacaan Al-Quran sebagaimana yang tadi disebutkanlah dalam slide saya ini dan dalam kitab kita. Tetapi kuatnya ibadah seseorang, kalau akhlaknya bermasalah, kita tak anggap dia sebagai seseorang yang memiliki kesempurnaan agama. Perlu faham tentang itu. Okey, kalau seseorang dia itu solat, tapi lidahnya adalah lidah yang jahat contohnya. Kalau cakap menyakitkan hati orang lain, mengumpat sana sini, fitnah sana sini, tapi solat tak miss tau. 5 waktu tu. Kita tak lihat dia sebagai seseorang yang beragama, yang mengamalkan agamanya sehingga agama itu menjadi sesuatu yang dilazimi kan dalam diri dia, hinggalah membentuk kepribadiannya yang baik. Orang yang begini kita kata ada lagi masalah yang perlu dia perbaiki ataupun dia perlu selesaikan sehingga daripada hujung rambut hingga ke hujung kakinya adalah baik. So, sebab tu di sini kita kata kalau orang yang benar-benar
melihat Nabi SAW itu tadi sebagai insan yang memiliki akhlak Al-Quran, budi pekerti sebagaimana Al-Quranul Karim. Bermakna keseluruhan diri dia, okey, maksud keseluruhan diri itu ialah mata dia yang dia gunakan untuk melihat, telinganya yang digunakan untuk mendengar, lidahnya yang digunakan untuk berbicara, hatinya itu, langkahnya, tindakannya, keseluruhannya ialah berpandukan kepada Al-Quranul Karim, maka baiklah diri dia. So ini kita katalah orang yang dia beramal, okey, agama itu dia merangkumi rangkaian amal itu tadi kan. Okey, bila agama ia merangkumi rangkaian amal, amalan itu ialah ketaatan, ketaatan bila dilazimi akhirnya ianya akan membentuk budi pekerti, akhlak diri, kepribadian diri seorang muslim yang sangat indah. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam Al-Quranul Karim, yang perlu kita perbanyakkan muhasabah dalam diri kita. Kan, kita ni belajar-belajar sekarang ni banyak sangatlah pergi kuliah ni, jadi ke tidak kita ni? Kena kena muhasabah juga kan. Ni hari-hari datang kuliah ni jadi ke tidak perangai ni? Perangai makin elok ke makin bobrok kan, nak kata. Ni perangai makin elok ke, makin makin teruk perangai tu kan. So kita kena banyak muhasabah. Kalau kita rasa perangai saya ni macam makin belum lagi baik lagi, bermakna itu sesuatu keadaan yang bagi saya sangat positif untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, kan. Ataupun kita bila kita muhasabah tu tadi, dia kata, macam makin teruk je, bila belajar-belajar makin teruk lah. Ustazah ni tak teruk kot. Dia kata, agaknya salah ustazah kot, bukan begitu. Tapi kadang-kadang mungkinlah saya kata kita ni, belajar kerana apa? Adakah kerana Allah? Adakah kita ni benar-benar ikhlas? Adakah kita beramal dengan apa yang kita pelajari? Kalau kita beramal dengan apa yang kita belajar, hari ini kita belajar tentang agama, tentang setiap perbuatan, kehendak kita ini dia akan melihat kepada agama kita, maka kita ni akan jadi orang yang betul-betul beramal dengan apa yang telah kita pelajari itu tadi, kita dengar, kita faham, sehingga itulah yang akan membentuk kepribadian diri kita menjadi seseorang yang sangat-sangat indah daripada setiap segenap kehidupan yang kita miliki itu. Kan, tutur katanya, pendengarannya kan dengar yang baik-baik, mata melihat yang baik-baik, fikir yang baik-baik gitu kan, hati pun rasa yang baik-baik, begitulah keadaannya. Kalau tak nanti tengok semua, suudzonnya tinggi sangat kan, mata tengok, agaknya dia ni gini bila dengar, itulah aku dah cakap dengan kau, macam tu kan keadaannya kan. Bila bila tengok orang je hati dah sakit dah, oi bencinya aku kat dia ni, agaknya jahat dia tu kan, padahal diri sendiri jahat tak sedar, tu masalahnya. Orang kalau jahat dia tak sedar diri jahat. So bila kita belajar ni ya muslimah, ianya akan menjentik kesedaran diri kita, pemikiran kita, okey? Sehingga ia terbuka untuk sentiasa banyak muhasabah diri kita. Yang akhirnya jadi muslimah yang baik, muslimah yang solehah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik seterusnya kita lihat di sini. Ad-din mengandung makna kerendahan. Sekarang tadi kita dah bincangkan, apakah komponen yang terdapat pada agama. Okey, kalau rujuk pada slide saya yang kedua di sini, maaf yang pertama tadi di sini. Kita katakan agama ni ad-din ya. Agama ia adalah sesuatu yang merupakan ketaatan, ibadah kita, akhirnya membentuk akhlak diri kita. Sehingga tadi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, Allah kata Nabi memiliki la'ala khuluqin azimin, iaitu satu budi pekerti yang sangat agung. Maksud budi pekerti yang sangat agung di sini ialah agama yang sangat baik. Sehingga bila dimasukkan kepada hadis Aisyah tu tadi, Aisyah kata apa? Al-Quranul Karim itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita nak faham dengan lebih lanjut lagi, apakah yang dimaksudkan dengan ad-din? Ad-din itu tadi terjemahnya ialah agama. Kerana jangan lupa ya, topik kita cinta dan kehendak merupakan pokok setiap agama. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan agama yang menjadi cinta dan kehendak kita itu tadi? Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mendatangkan kepada kita dengan beberapa definisi dalam kitab ini. Jadi dia kata ad-din itu mengandung makna kerendahan dan paksaan. Ini kita sebut ia daripada sudut bahasa. Bila kita nak faham ad-din itu daripada sudut bahasa, kita fahami ialah sebagai sesuatu yang berbentuk kerendahan dan boleh jadi ianya adalah berbentuk paksaan. Okey. Juga dia kata kehinaan, ketundukan dan ketaatan. Okey. Mengandungi maksud kerendahan dan paksaan
Ia juga boleh bermaksud kehinaan, ketundukan dan ketaatan. Jadi kita ni kalau daripada sudut agama kita, kita faham bahawa bila seseorang itu dia beragama, bermakna adanya kerendahan pada diri dia dan juga adanya ketundukan dan ketaatan. Jadi paksaan tu bagaimana? Paksaan ni begini ya, Muslimah. Bila kita menjadi orang yang beragama, ada maaf bila kita ni menjadi orang yang beragama, ada keadaan-keadaan yang, kita nampak ianya sebagai satu bentuk keterpaksaan bila kita buat. Kan? Contohlah kita kata kita ni malas sebenarnya nak solat tapi terpaksa juga solat. Kalau tak solat, apa jadi? Berdosa kan? Masuk api neraka. Kita faham begitu. Jadi kita paksa diri kita. Maka agama itu adalah satu berbentuk paksaan. Bila kita fahamlah dari sudut yang sedemikian. Walaupun kita kata tak ada paksaan dalam agama ni ya, la ikraha fid din, itu maknanya tak ada paksaan untuk kalian masuk dalam agama Islam, itu maksudnya. Namun dalam beramal ibadah, banyak amal ibadah ini kita perlu paksakan diri kita, betul tak? Jadi ini kita panggil sebagai agama. So seseorang itu bila dia nak beramal soleh, ada kalanya dia perlu memaksa diri dia. Nak bangun subuh, kena paksa diri kita. Kalau kita ni tak paksa, tak bangun kita. Akhirnya bangun pukul 10 pagi, solat subuh pukul 10 pagi. Mana? Mana kan, nampak tak? Di situ sebab tu agama ini didefinisikan sebagai satu bentuk paksaan. Kerana ada amal perbuatan yang memerlukan kita untuk memaksa diri kita melaksanakannya. Kalau kita tak paksa, dia tak jadi. Okey, dia begitu. Ah, ke Tadi kita panggil sebagai kehinaan. Kehinaan ni maksudnya ialah kita merasakan bahawa diri kita adalah hamba Allah yang sangat rendah di hadapan Allah. Bukan bermakna bila kita ni beragama, kita ni hina sangat-sangat. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ialah merasa diri ini sebagai seorang yang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memiliki apa-apa, yang sangat hina. So konsepnya perlu difahami sedemikian. Okay, supaya ia tidak disalahfahamilah dengan satu bentuk paksaan yang macam mana kita faham biasanya lah, ataupun kehinaan yang menyebabkan diri kita ni hilang harga diri. Bagi saya cantiknya agama kita ni kan, walaupun kita bergelar hamba, tidak pun sesekali Allah Subhanahu Wa Taala melucutkan harga diri kita daripada diri kita ni sebagai hamba. Kalau kita muhasabah begitu. Walaupun kita ni sering dipanggil sebagai ibadullah, hamba Allah, kan bila Allah berfirman dalam hadis-hadis kursi pun Allah akan sebut ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Kita hidup ni tak pun kadang-kadang kita rasa diri kita sebagai hamba. Sebab kita hidup merdeka, kita hidup dalam keadaan yang bebas, free, kita nak buat apa kita buat. Allah berikan kebebasan itu kepada diri kita. Tetapi, seseorang yang dia benar-benar, memikirkan tentang hakikat diri dia, dia akan tahu, aku ini hamba yang sangat hina. Walaupun dalam keadaan yang bebas untuk melakukan apa saja, tak ada apa-apa restriction yang kita kata, nak bangun pukul berapa tu masalah awak lah, nak bangun pukul berapa kan. Tak ada pun agama ni kata, mesti bangun, pukul 8, mesti bangun pukul 10 kan. Yang penting agama ni kata kena solat subuh, begitu keadaannya. Nampak tak? Kena solat subuh. Kalau rajin tu qiyamul lail lah, bangun pukul 3 pagi gitu. Tapi agama ni tak kata pun, oh mesti awak mesti bangun pukul gini kena solat. Lagipun kita kata agama ni walaupun dia ada satu panduan, namun sentiasa fleksibel. Memang kena bangun subuh, subuh tu jam berapa? Dan masih lagi ada orang kata jangka masa untuk dilaksanakannya. Contoh kita katalah, kita letak gini sajalah kan. Solat subuh mungkin kita kata pukul 5, 5.08 contohlah kita kata gitu kan. Tapi Allah tak kata lepas 5, 5.09 je dah habis dah solat waktu tu. Allah tak kata gitu. Nampak tak betapa fleksibelnya agama ini dalam keadaan kita ni hamba. Kita kalau manusia, kita kata dengan anak kita kan, pukul 8 mesti dekat sini. Kalau anak kita lewat kita dah mengamuk kan. Kita dah marah kan. Kita apa ni lambat ni? Kan ibu kata pukul 8, pukul 8. Kenapa ni kan dah lambat tu? Kita punya mengamuk satu rumah. Sebab apa? Ada orang yang tak mengikuti perintah kita. Yang dah kita tetapkan. Tetapi Allah yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya, yang mana Allah sentiasa gelarkan diri kita ni hambanya, hamba Allah, Allah berikan berbagai macam ruang untuk kita ni kata uh,
untuk meraihkan schedule kita, nampak tak? Allah bagi kita pelbagai macam ruang untuk untuk meraihkan schedule kita ni macam mana. So kalau subuh tu Allah tak kata okey 5.58, kalau kau tak bangun 5.58 habislah. Selamatlah kau. Berdosa kau, aku masuk kau dalam api neraka, tak. Allah masih lagi bagi kita ruang, bangunlah sampai nanti matahari sampai waktu syuruk tu kan, barulah habis waktu. Maknanya masih lagi boleh bangun pukul 6, boleh masih lagi bangun pukul 6.30, nampak tak? Tak semestinya kena awal waktu. Walaupun awal waktu itu kita kata yang terbaiklah untuk kita laksanakan. Contoh itu sahaja yang saya berikan dengan mudah bagi saya, kita boleh fikir tau, sebagai orang yang memiliki akal pemikiran yang sangat waras, kita boleh fikir dalam keadaan kita ni hamba Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dalam satu situasi yang sangat fleksibel. Allah berikan kepada kita dengan ruang untuk diraihkan mana satu yang patut kalian buat dengan sebaik-baiknya. Sebab kadang-kadang kita ni penat, kita terpaksa bangun lewat sikit kan, mungkin pukul 6 suku, 6.30 begitu kan. Yang pentingnya tak sampailah kepada akhir masa tu kan. Kalau akhir masa tu masalah lah. Ataupun kita kata ginilah, kadang-kadang kita penat sangat, kita terlajak. Terlajak sampai akhir masa. Allah ampunkan orang yang begitu. Allah tak kata dosa masuk neraka. Tak semestinya begitu. Kerana lihat kepada bagaimana situasi kita pada waktu itu. Nampak tak betapa sangat penyayangnya Allah, sangat maha pengasihnya Allah terhadap hamba-Nya dalam keadaan kita ni bergelar hamba Allah. So kita ni sepatutnya lah rasa diri, ya Allah, macam-macam yang Allah berikan pada diri kita, harusnya kita ada rasa hina. Kan, hinanya aku ni, ya Allah, dalam keadaan yang begini tapi masih lagi buat dosa, buat maksiat, masih lagi kita ni menganiaya orang lain, masih lagi tak bersyukur kepada Allah, masih lagi tak sabar, masih lagi kita ni buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itulah yang patut menjadikan diri kita hamba yang rasa hina. Orang yang beragama harusnya begitu perasaannya. Dia ada rasa ketundukan, ada rasa paksaan, kerendahan, kehinaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu kita kata inilah ad-din, iaitu agama yang kita pegang. Baik, seterusnya di sini menjelaskan kepada kita tentang satu lagi definisi yang lain. Dia kata oleh kerana agama ini ianya merangkumi kerendahan, paksaan, kehinaan, ketundukan dan ketaatan itu tadi. Hal inilah yang menjadikan agama itu ada kalanya difahami sebagai dari yang tinggi kepada yang rendah. Maknanya ianya merangkumi hal-hal yang tinggi sampailah kepada yang rendah. Taat kepada Allah, taat kepada Allah kan tadi dia kata jadi hamba yang tunduk kepada Allah, ada kerendahan diri, ada rasa kehinaan pada diri itu kan. Maknanya daripada perkara yang tinggi hinggalah kepada perkara yang rendah, semua itu terdapat dalam ad-din, dalam agama. Dan di sinilah datangkan kepada kita dengan syair ke apa kan. Kita tak apalah tinggalkan saja. Tentang seorang penyair pun berkata ia menghinakan lelaki. Seterusnya, ad-din juga bermakna dari rendah kepada yang tinggi. Kalau tadi dia kata daripada yang tinggi kepada yang rendah, kita juga faham bahawa agama ini juga boleh bermaksud sesuatu yang mendorong kita daripada sesuatu yang rendah kepada yang tinggi. Ini sebagaimana ada pepatah Arab ini yang dipetik dalam kitab kita. Dia kata, Dintullah wa dintulillah. Wa fulanun la yadinullaha dinan wa la yadinullaha bidinin. Cantik ya kata-katanya. Fadanallah ay ata'allah wa ahabbahu wa khafahu wa danallah. Perkataan ad-din itu diulang-ulang mengikut kepada kesesuaian keadaan tentang agama itu. Okey? Hanya daripada perkataan din itu. Kan nampak dintullah wa dintulillahi wa fulanun la yadinullaha dinan wa la yadinullaha bidinin. Fadanallah. Dia kata gitu kan. Baik. Maksudnya di sini dia kata aku mentaati Allah dan aku mentaati kerana Allah. Tidaklah seseorang mentaati Allah dengan ketaatan, tidak juga taat kerana Allah dengan satu ketaatan hingga dia benar-benar mentaatinya. Okey. Daripada perkataan ad-din tadi kan yang diulang-ulang itu, kita boleh faham
agama ini keseluruhannya ialah berbentuk ketaatan. Ketaatan yang kita laksanakan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana daripada ketaatan-ketaatan itu yang kita buat kerana Allah, akhirnya ianya menjadikan kita orang yang mentaati Allah, mencintainya dan takut kepadanya. Okey, kalau lihat pada perenggan yang terakhir di slide saya, maksud daripada pepatah ini kan ataupun kata-kata ini yang dimuatkan dalam kitab kita itu tadi, ianya ialah mentaati Allah, mencintai Allah dan takut kepada Allah. Maka inilah yang kita panggil ia sebagai agama. Okey? Baik. Muka surat yang berikutnya. Dia kata mencintai Allah, mentaati Allah, mentaati Allah, mencintainya dan takut kepadanya. Adapun erti dan Allah adalah khusyuk, tunduk, menghinakan diri dan patuh kepada Allah. Sebab tadi ada di slide kita ni kan, ataupun dalam kitab kita, ada ungkapan kata tu, wadan Allah, akhir sekali. Disebutkan wadan Allah maksudnya ialah orang yang khusyuk, tunduk, menghinakan diri dan patuh kepadanya. Bermakna daripada keseluruhan kata-kata itu tadi, dintullaha wa dintulillahi wa fulanun la yadinullaha dinan wa la yadinullaha bidinin fadanallah. Semua ini kita boleh balikkan ia kepada poin yang pertama dan yang kedua dalam slide saya, iaitu mengandungi maksud kerendahan dan paksaan, kehinaan, ketundukan dan akhir sekali yang menjadi puncaknya ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita panggil ia sebagai agama. Dan ad-din ini juga boleh kita bahagikan kepada zahir dan batin. Okey? Untuk agama kita ni, kita boleh bagi ia kepada zahir dan batin. Apa maksud daripada sudut batin? Maka di sini dia kata, ad-din secara batin pasti mengandung kecintaan dan ketundukan. Sama halnya dengan ibadah. Okay. Batin dia kata, agama ni daripada sudut batin bermaksud ianya mengandungi kecintaan dan ketundukan. Sama seperti ibadah. Berbeza dengan ad-din secara zahir. Ad-din secara zahir yang belum tentu mengandung kecintaan. Meskipun secara kasar mata, tu secara zahirnya terlihat kepatuhan dan kehinaan. Jadi batin ni, agama daripada sudut batin bermakna kita ada kecintaan dan ada ketundukan dalam melaksanakan amal perbuatan itu. Senang kata, adanya keikhlasan ketika melaksanakan amal ibadah. Sebab itu, setiap amal ibadah, ketaatan yang kita buat berdasarkan atau berlandaskan keikhlasan, itulah yang mampu membentuk kepribadian diri kita. Akhlak diri kita. Jangan lupa ya, tadi agama ada 3. Ketaatan, ibadah, akhlak. 3 tu. Kemudian kalau daripada sudut batin tu tadi kita lihat agama ini kalau ia kurang ataupun tidak ada daripada sudut kebatinannya, daripada sudut batin tadi kita akan dapati bahawa ia tidak memiliki kecintaan dan ketundukan ketika beramal ibadah kepada Allah. Manakala agama daripada sudut yang zahir belum tentu mengandungi kecintaan. Ini bezanya. Zahir ni bermakna kita nampak orang tu dia solat. Kita nampak dia adalah orang yang mungkin berhijab. Kita nampak dia adalah orang yang berpuasa. Tetapi dalam hatinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi agama yang kita nak buat yang berbentuk ketaatan, ibadah dan akhlak tu tadi, ia mesti juga merangkumi zahir dan batin. Bukan hanya luaran sahaja. Ini sebagaimana kalau kita nampak golongan munafik pada zaman Nabi SAW. Daripada sudut zahir mereka adalah orang yang nampaknya beragama. Tetapi batin mereka adalah orang yang tidak beragama. Ini bahayanya. Maka sebab tu bila kita nak jadi orang yang beragama ni kan, kita perlu sentiasa berusaha. Batin saya beragama, zahir saya juga beragama. Okay? So ia membentuk kepribadian diri kita yang cantik itu nanti. Kalau hanya semata-mata zahirnya saja, zahir nampak baik kan. Kita kan, oh zahirnya nampak baik tapi sebenarnya batinnya tidak. Itu masalah. Yang bagi saya memang batin ni itu urusan Allah lah kan. Kita memang tak tahulah melainkan bila berlaku pada diri kita, bila mungkin
tiba-tiba je kita nampak ataupun kita tahu dia buat perkara yang mengkhianati kita, baru kita faham tentang apa yang ada pada isi hati seseorang. Dia kena begitu baru kita tahu apa yang ada pada hati dia. Tapi kalau selagi kita ni tak ditunjukkan, orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hatinya itu hatinya yang tidak baik, kita memang tak boleh nak kata hati dia jahat. Begitu kan? Susah kita nak kata sedemikian. Sebab itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang itu kita hukum pada zahirnya sahaja, tak boleh pada batinnya. Uh, Contoh, pada zaman Nabi SAW, pernah di kalangan sahabat beritahu kepada Nabi, kenapa kita tak bunuh saja orang munafik ni? Kita serang saja mereka. Nabi kata begini kepada para sahabat, kita tak boleh nak buat sedemikian. Sebab kalau kita buat begitu, orang musyrikin akan kata, tengok Muhammad, dia membunuh sesama dia. Dia membunuh saudara semuslim dia. Sebab apa? Zahirnya, munafik itu menunjukkan bahawa mereka itu beragama. Mereka itu solat. Kan? Nabi SAW tahu mereka itu munafik ialah daripada wahyu yang Allah turunkan, yang Allah beritahu rencana mereka untuk memusnahkan agama Islam, rencana mereka mengkhianati agama Islam ini. Nabi tahu menerusi wahyu itu tadi. Yang kita kata memang diketahui dan kemudian berlakulah perbuatan-perbuatan ataupun nampaklah diri mereka ni kan yang pada awalnya menyokong Islam tapi kemudian akhirnya menarik diri, tak nak ikut serta dalam peperangan, dan ikut dalam peperangan tiba-tiba di pertengahan jalan mereka pun pulang. Ini perbuatan-perbuatan untuk merosakkan agama Islam. So kita nampak di situ jelas, perbuatannya jelas menunjukkan bahawa batinnya ada masalah walaupun zahirnya beragama. Cuma saya nak nasihatkan juga, kalau kita nampak seseorang yang batinnya baik, cuma mungkin kita curiga-curiga saja, kita tidak ada bukti untuk mengatakan bahawa orang ni tak ikhlas, orang ni dia tak jujur, orang ni tak amanah, kan kita tak ada bukti. Kalau selagi kita tak ada bukti dan orang itu tidak tunjukkan kepada kita tentang apa yang ada dalam hati dia, kita tak boleh untuk menyiarkan. Walaupun kita kata nampak muka macam jahat kadang-kadang kan ayat kita, nampak muka jahat tau dia tu, jangan percaya. Tak boleh juga. Sebab kita tak nampak, kita tak tahu kan apa sebenarnya yang ada pada hati orang. Jadi kita ni kena banyak jugalah muhasabah. Kadang-kadang kita sentiasa melihat zahir orang lain, kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Kita lupa, kita asyik menilai orang itu gini, orang tu gini, tapi diri kita bagaimana? Mungkin kita lebih-lebih lagi bermasalah kan. Kita punya zahir tu kita nampak sangat solehah. Tetapi mungkin batin kita lupa untuk muhasabah. Kita lupa untuk nilai sendiri. Sedangkan mata kita, okey, pemikiran kita asyik menilai pada orang lain, yang ada pada orang lain, yang ada pada zahir orang lain. Kita lupa ataupun kita asyik cuba nak tebak apa yang ada pada hati orang lain. Kalau begitu keadaannya bermasalahlah kita ini. Kan asyik mencari silap, asyik mencari ketidakikhlasan orang lain. Sedangkan kita lupa tentang diri kita sendiri. Jadi kalau kita nak jadi seorang muslimah yang agama itu tadi, zahir dan batin kita ialah selari. Kan? Zahir dan batin kita selari. Hati kita baik, hati kita ikhlas kan? Sama dengan apa yang ada pada zahir kita. Maknanya bila kita bercakap percakapan yang baik, itulah yang apa yang ada pada hati kita. Kalau kita ni melihat perkara yang baik, itu jugalah yang ada pada dalam kita tu tadi. Semuanya kita nampak yang baik, alhamdulillah. Begitu keadaan. Kita akan lebih tenang muslimah. Tapi kalau hanya yang baik itu luaran, kita ni bermuka-muka, berpura-pura, kan, itu akan mendatangkan satu situasi yang tidak menenangkan. Sehingga kita tak akan bahagia sampai bila-bila kalau begitulah keadaan kita. Sebab tu di sini diajarkan kepada kita agama ia mesti merangkumi dua ini. Zahir dan batin. Kalau hanya sekadar zahir, susah kita kan? Susah. Maknanya batinnya belum lagi cukup beragama, itulah yang akan merosakkan ketaatan dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah dan juga budi pekertinya, iaitu akhlak dirinya. Okey? Baik, seterusnya di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan hari kiamat dengan Yaumuddin. Jadi agama ini juga dikaitkan dengan hari kiamat. Sebab itu hari kiamat dipanggil sebagai antara namanya ialah Yaumuddin, hari agama. Kenapa sedemikian? Kerana manusia mendapatkan balasan dari amal-amal mereka. Maknanya kita balik pada
penerangan di awal tadi. Agama ianya berkaitan dengan ketaatan, ibadah, akhlak. Ini semua ialah berkaitan dengan amalan kita. Kenapa hari kiamat dipanggil sebagai Yaumuddin? Kerana hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas setiap amalan yang telah kita buat itu tadi. Berdasarkan kepada agama yang kita anuti, agama yang kita pegang, agama yang kita percayai sehingga ia menjadi amalan dan akhlak diri kita. Jadi Yaumuddin ini merupakan hari pembalasan pada setiap amalan kita sama ada baik maupun yang buruk. Jadi pada hari itu Allah kata, di sini jelaskan kepada kita, jika amal tersebut baik maka akan dibalas dengan balasan yang baik. Jika amal yang kita lakukan di sepanjang hidup kita ialah amalan yang buruk, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang buruk juga pada Yaumuddin itu nanti. Itu pada hari agama itu nanti. Begitu pula hal ini mengandung ganjaran dan perhitungan atas mereka. Oleh kerana itulah hari ini ditafsirkan dengan hari pembalasan dan hari perhitungan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan juga hari kiamat ini sebagai hari untuk membalas setiap apa yang telah kita buat dan juga menghitung setiap apa yang telah kita laksanakan. Itu berkaitan dengan amal ibadah kita. Maka seharusnya kita faham, orang yang beragama secara zahir dan batinnya itu tadi ialah insan yang sentiasa berusaha untuk yaumuddinnya, iaitu hari agamanya itu tadi. Kerana apa? Itu hari kiamat ya. Hari agama itu ialah hari kiamat. Kerana apa? Ini merupakan hari pembalasan, hari perhitungan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan buat untuk setiap manusia yang bernyawa, yang dia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Sebab itu, dunia ialah hari untuk kita beramal. Masa kita di dunia, inilah masa untuk kita beramal dengan sebanyak-banyaknya. Tapi nanti bila kita menjejakkan kaki di akhirat kelak, itu kita panggil sebagai hari pembalasan. Setiap apa yang kita buat pada hari ini, kita takkan nampak biasanya. Okey, balasan, ganjaran, kan? Tetapi kita anggap ia sebagai satu investment yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kerana kita akan nampak nanti pada satu masa yang sangat lama. Okey, yang kita pun tak tahu bila akan kita nampak. Namun kita yakin apa yang kita buat nanti akan diberikan ganjarannya. Jangan tanya bila, tak tahu bila, di mana, bagaimana keadaannya, wallahu a'lam. Tetapi yang kita faham, kita tahu kehidupan kita pada hari inilah untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya. Kerana masa kita sangat singkat. Akhirat sangat panjang. Dunia hidupnya sangat singkat. Akhirat sangat panjang. Dalam keadaan yang singkat itu, apa yang perlu kita buat? Kita perlu lakukan sesuatu yang menguntungkan yaumuddin kita. Iaitu amal ibadah kita. Ni sekarang alhamdulillah ya muslimah, saya kata kita ni adalah orang yang beragama. Kita faham tentang agama, kita belajar tentang agama. Bermakna tidak ada apa-apa halangan untuk kita beramal dengan amalan yang sebaik-baiknya. Sehingga bila kita sampai pada yaumuddin itu, kita mendapat balasan-balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahannya begitu. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang kita sudah beragama, yang beragama Islam ini kan, terutamanya dalam keadaan kita ni jadi orang yang tahu amal ibadah itu adalah amal ibadah yang sangat penting sebagai investment akhirat kita. Bahkan sebelum itu ialah alam kubur kita kan, alam barzah kita itu kan. Tapi kalau masih lagi tak beramal ibadah, hanya sekadar, yelah tahu. Kalau cakap pasal tahu, kau tak payah cakap aku tahu. Kau tak payah bebel pasal pakai tudung. Kau tak payah bebel pasal mulut baik. Tak payah bebel pasal hati-hati baik. Semua aku tahu. Alah, peninglah dengan kau cakap ni dah sakit telinga. Sakit telinga, sakit hati dengar kau cakap ni. Kita tahu. Kan? Kita tahu dalam keadaan sedemikian kan. Tapi kalau kita tak buat, bermakna kita yang menempah kerugian untuk diri kita sendiri. Sekali lagi saya nak kata, hidup kita sangat singkat. Dan kita tak pernah tahu bila penghujung hidup kita ini. Allah rahsiakan bila kematian kita. Supaya kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita tahu bila kita nak mati, kan, contohlah, oh dia matilah tahun 2026. 2024 mungkin kita tak beramal tau muslimah. 2025 lah nanti aku beramal. Macam itu keadaannya. 2025 daripada Januari sampai Disember aku nak beramal. Sebab itulah aku punya tahun yang terakhir. Sebab 2026 kita meninggal dunia. Kita akan jadi manusia yang begitu.
sepanjang yang tahun yang akhir tu kan, yang tahun-tahun lain tu kita buat sambil lewa. Sekejap amal je tak beramal. Nanti 2025 barulah bertaubat dengan taubat nasuha. Jangan buat apa pun dosa. Sebab apa? Kita ni dinilai daripada pengakhiran kita. Keluarkan dalil begitu ya. Tak apalah Allah tengok kita penghujung macam mana apa. Kalau penghujung kita baik maka baiklah. So kita tutuplah dengan baik-baik sudah. 2026 nak meninggal kan nanti kan. 2025 baru beramal. Jadi pengakhiran yang baik. Kita akan jadi manusia yang begitu. Allah yang menciptakan kita, Allah tu Maha tahu kita ni perangai macam mana. Sebab tu Allah tahu apa yang Allah buat. Allah tahu apa yang Allah takdirkan. Kadang-kadang kita kena muhasabah diri. Kenapa kita nak mempersoalkan apa yang Allah takdirkan? Sebab apa? Allah Maha tahu manusia ni bagaimana keadaannya. Kita ni bagaimana. Manual kita ni ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan perangai kita, sifat kita, kan apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, Allah tu Maha mengetahui. Sebab itu kematian ini Allah rahsiakan. Supaya apa? Hamba aku beramal setiap masa. Hamba aku ingat pada aku setiap masa. Hamba aku ni jadi orang yang sentiasa kenang, diuntung kan. Orang ni kalau tak dia tak jadi orang yang nak ingat Allah, tak jadi orang nak berzikir, tak jadi orang nak baca Quran. Sebab apa kita banyak masa lagi macam tu kan. Macam kita alah banyak 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 time lagi. Tengah-tengah makan dengan kawan kan, lambat lagilah nanti tak apa tak apa. Tak apa tak apa gitu kan. Nantilah pukul 6 baru balik macam tu keadaannya. Sebab apa kita masa tu banyak lagi. Tapi Allah rahsiakan kematian seseorang hamba itu supaya kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Amalan kita itu nanti akan kita bawa masuk ke liang lahat. Amalan kita itu nanti akan kita bawa terus pergi ke alam akhirat tu nanti kan. Sampailah kita masuk syurga. Ataupun lah, na'udzubillah min zalik lah. Destinasi kita ialah neraka. Minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita hidup perlu tujuannya ialah syurga Allah. Tetapi ia bukan hanya semata-mata cita-cita. Bukan angan-angan nak jenin. Okey? Nak masuk syurga tak boleh dalam keadaan yang kita relax-relax kan. Tak nak itu, tak nak ini, nak apa ni, nak duduk-duduk apa, aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga kan. Yelah semua orang nak masuk syurga kan. Impian kita lah tu destinasi terakhir kita. Tapi apa kita buat? Setiap apa yang kita inginkan dia mesti ada perjuangan. Setiap apa yang kita inginkan itu, ia mesti ada usahanya. Ia bukan hanya sesuatu yang kita nak, yang kita inginkan semata-mata cita-cita. Kalau orang nak jadi ustazah, tapi kalau tak belajar tak jadi. Tak? Kalau dia nak jadi ustazah, tapi kan aku nak jadi ustazah dah besar. Bagus kita tu jadi ustazah memberikan sumbangan kepada masyarakat. Yelah, tapi tak belajar. Tak nak belajar agama, tak nak baca Quran, tak nak belajar Al-Quran tu, tak nak perbaiki bacaan Al-Quran, tak nak belajar tentang hukum hakam. Duduk diam je. Tiba-tiba nak jadi ustazah. Tak boleh. Orang kata, kau tak sudahlah kau, angan-angan sudah, peranganlah sudah. Kau dengan angan-angan kau boleh pergi. Orang cakap gitu kan kat kita kan. Itu keadaannya, samalah dengan syurga. Allah nak lihat bagaimana usaha kita untuk menjejakkan kaki dalam syurganya. Sebab syurganya sangat mahal. Maka sebab itu dalam keadaan yang kita kata usia kita sangat singkat ini, apa yang perlu kita buat? Amal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang baik sebaik-baiknya. Tak apalah kalau orang nak kata kita ni nak bajet solehah ke, orang nak kata kita ni bajet baik ke apa kan, itu masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tahu usia saya sangat singkat, saya perlu jadi baik, saya tak nak jadi orang yang jahat, saya tak nak melukakan hati orang lain, saya nak jaga hati orang lain dan juga hati saya sendiri. Kadang-kadang gitu kan. Saya nak jadi orang yang baiklah pokoknya. Baiklah supaya apa? Saya betul-betul akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya pada yaumuddin itu nanti. Tak naklah balasan yang buruk itu tadi. Okey, baik. Seterusnya di sini datangkan kepada kita dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah pada ayat yang ke-86 hingga 87. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan peringatan di sini. Allah ingatkan falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, maka tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu orang-orang yang benar. Ini sebenarnya sindiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah kata kembalikanlah nyawa tersebut ke tempatnya jika kalian memang tidak diciptakan, tidak dikuasai dan tidak mendapat balasan dari Allah. Maknanya kalau kita ni tak percaya tentang Allah, kalau kita ni tak percaya tentang hari kiamat, jadi orang yang kufur pada nikmat, jadi orang yang memang
nak berlaku jahatlah dalam kehidupan dia, Allah kata, nanti kalau kamu mati, cuba kamu pulangkan balik nyawa kamu itu pada tempatnya. Boleh buat tak? Itu maksud daripada ayat ini. Boleh buat ke tidak? Kita memang tak boleh buat. Itu menunjukkan bahawa kita ini hamba Allah yang Allah ciptakan. Yang pentingnya kita berada dalam keadaan beragama yang benar, zahir dan batin. Pentingnya kita beramal soleh dengan sebaik-baiknya untuk diberikan balasan yang baik pada yaumuddin hingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga. Sebab apa? Kita tak berkuasa untuk memulangkan nyawa kita sendiri pada tempat yang sepatutnya bila kita mati. Menunjukkan bahawa kita adalah hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Okey. Jadi ayat di atas memerlukan kepada pentafsiran. Sebab ayat tersebut dijadikan hujjah, itu dalil untuk menyanggah orang yang mengingkari adanya kebangkitan dan hisab. Jadi mereka ada yang mengatakan bahawa hari kiamat ni tak wujud. Okey, mana pula nanti kita ni bangkit, Allah nak hisap kita, Allah nak kumpulkan kita di padang mahsyar, ni semua tak ada. Ada orang yang berpemikiran sedemikian. Jadi dalil ini digunakan untuk menyanggah pendapat-pendapat yang begitu. Dengan demikian dalil ini menjadi sesuai dengan apa yang ditunjukkan hingga pemikiran akan langsung tertuju kepada hal itu kerana adanya keterkaitan di antara keduanya, iaitu antara hisab dan juga hari kebangkitan. Ayat ini surah Al-Waqiah pada ayat yang ke-86 hingga ke-87 itu bila kita baca tadi dengan maksudnya yang telah kita terangkan tersebut menunjukkan kepada kita bahawa hari kebangkitan itu wujud, hari perhitungan itu memang akan berlaku untuk kita semua yang bergelar makhluk. Jadi di sini kata, jadi setiap dalil menunjukkan sesuatu yang menjadi konsekuensinya tetapi tidak sebaliknya. Sisi argumentasinya ialah jika manusia mengingkari adanya kebangkitan dan pembalasan, bererti mereka telah tidak beriman kepada Rabb mereka sekaligus mengingkari kekuasaan Allah, rububiyah Allah dan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seharusnya mengakui bahawa mereka mempunyai Rabb yang berkuasa mengatur, menghidupkan dan mematikan mereka sebagaimana yang dikehendakinya. Kerananya dia memberikan perintah dan larangan, juga memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat keburukan. Jadi ini kita balikkan ia sebagai kefahaman tentang beragama itu tadi. Orang yang dia beragama, okay, ada tadi apa? Ketaatan, ibadah dan juga akhlak diri, budi pekerti. Bila ada tiga itu tadi kan, maka dia akan beriman dengan setiap sesuatu yang ada pada agama ini, zahir dan batin, termasuklah hari kebangkitan dan juga hari pembalasan, Yaumuddin. Cuma masalahnya, mungkin ada di kalangan manusia yang tidak mengakui tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan. Dan masalahnya juga, ada manusia yang hanya beriman kepada Allah ataupun beragama pada zahirnya sahaja. Sehingga itu tidak menjadikan dia manusia yang terbentuk keagamaannya daripada sudut ketaatan, ibadah dan akhlak. Maka ayat ini dalam surah Al-Waqiah pada ayat yang ke-86 hingga 87 menjelaskan kepada kita, kalau betul-betul kalian ini nak menafikan semua itu, tak nak jadi orang yang beragama, tak nak beriman kepada Allah, nanti kalau kalian mati, kalian pulangkan nyawa itu pada tempat asalnya. Tahu ke tidak mana? Tak tahu kat mana nak pulangkan. Jadi jelas. Semua ini ringkasnya menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya jadi orang yang menjadikan cinta dan kehendak itu berdasarkan kepada agama. Cinta dan kehendak kita ia balikkan kepada agama. Kerana daripada agama itulah yang akan mengeluarkan sifat, mengeluarkan ketaatan, amal ibadah sehingga cinta dan kehendak kita terbentuk pada di atas jalan yang benar sebenar-benarnya, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kita akan jadi orang yang mengingkari banyak perkara yang hanya berpegang kepada semata-mata cinta. Kenapa buat ni? Sebab cinta. Kenapa buat ni? Sebab hendak. Kenapa ni? Sebab suka. Dia akan jadi begitu. Tetapi adakah ianya bertepatan dengan apa yang digariskan oleh agama? So topik kita pada pagi ini nak membawa kita kepada persoalan itu. Adakah apa yang kita cinta, apa yang kita suka, apa yang kita hendak itu memang bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah?
iaitu agama kita ataupun ianya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam agama kita, jadi bagaimana? Maka orang yang dia itu hanya semata-mata cinta dan kehendak dalam hidup dia, dia akan buat perkara ikut kepada nafsu dia. Itulah sebagaimana yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi sebab tu agama kita perlu baik, zahir dan batin. Agama kita bila baik zahir dan batin, insya-Allah cinta kita akan baik, kehendak kita akan baik, apa yang kita suka juga akan baik. Begitu juga apa yang kita benci, apa yang kita tak suka, semuanya akan menjadi perkara-perkara yang baik. Okey, sebab kadang-kadang orang juga boleh juga benci tanpa sebab, betul tak? Benci tak sukalah, tak suka, entah aku pun tak suka, bencilah. Tiba-tiba sihir orang tanpa sebab, kerana benci tak suka. Ini perkara-perkara yang tidak didasari oleh agama. Sebab tu penting cinta, suka, benci, benda-benda semua ni kan, ianya berada pada jalan agama sehingga setiap tindakan kita ialah tindakan yang beramal soleh yang Allah akan kan hilang suara. Yang Allah akan balas dengan sebaik-baiknya. Suara nak hilang pula. Okey, terus di sini. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Uh, Maknanya pada perenggan tu perenggan ini perenggan yang terakhir ya. Kena habiskan baca dulu Sakinah. Kejap Kerana dia memberikan perintah dan larangan juga memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat keburukan. Sekiranya mereka mengakui adanya Rabb yang melakukan urusannya seperti itu, nescaya mereka beriman kepada kebangkitan dan pembalasan. Juga perintah dan balasan. Jika mereka mengingkari hal ini, maka mereka kafir kepadanya, iaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka, dengan kata lain, mereka mendakwa tidak pernah diciptakan, tidak pula dihukumi dan tidak mempunyai Tuhan yang mengatur mereka sebagaimana yang dikehendakinya. Jika demikian keyakinannya, maka mengapa mereka tidak menolak kematian yang datang dan tidak mengembalikan roh ke tempatnya semula ketika telah mencapai tenggorokan. Inilah yang masih lagi lah berkaitan dengan ayat ini yang telah saya jelaskanlah tadi dalam syarah yang sekejap kenapa ni? Baru 3 minggu mengajar Baru 3 minggu mengajar, suara dia dah nenek-nenek. Ini menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah. Semua ni ialah milik Allah kan, tak kekal. Dia ada tinggi, ada rendah begitu kan. Mula-mula suaranya okey, lama-lama dia dah overuse jadi kan. Dia terus jadi hilang gitu keadaannya. Tak macam Allah kan. Allah tu masya-Allah. Semua subhanallah kan kita katakan. Semua segala-galanya tak ada pun. Kalau kat atas saja tak akan turun. Itu Allah SWT. Maknanya sedarlah diri ni hamba kan. Hamba Allah. Okey, jadi keseluruhan perenggan tu tadi kan menerangkan tentang ayat ini yang tadilah kita baca, menerangkan tentang ayat ini tentang perlu kembali kepada pemikiran yang waras kita berkenaan dengan penciptaan Allah, bahawa kita ni makhluk Allah kan. Jika sekiranya kita mengingkari semua itu bermakna kita mengingkari tentang kewujudan Allah, tentang Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sedangkan tadi kita dah bincangkan bahawa orang yang dia tidak beramal dan dia menolak semuanya, maka nanti pada hari kiamat Allah, pada hari perhitungan, pada hari pembalasan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan balasan yang buruk bersesuaian dengan apa yang dia lakukan. Okey, baik. Di sini kita ni dalam hidup kita perlu minta supaya Allah perbaiki agama kita. Sebab tadi pun kita dah terangkan bahawa cinta dan kehendak ianya akan datang berdasarkan kepada agama kita bagaimana. Jika agama kita baik, cinta dan kehendak kita juga akan baik. Amalan kita akan baik, ketaatan kita akan baik, segala-galanya lah. Okey? Dan kena pastikan agama itu ialah agama yang baik zahir dan batin. Bila ia zahir dan batin dia baik, insya-Allah semuanya akan menjadi baik. Namun dalam keadaan usaha kita itu tadi, kita perlu juga minta kepada Allah agar Allah perbaiki agama yang memang sudah ada pada diri kita. Minta kepada Allah supaya agama yang kita anuti ini, iaitu agama Islam, ianya menjadi agama yang semakin baik. Bukan agama yang semakin menjadikan diri kita orang yang buruk. Ramai orang boleh mengaku diri mereka sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah dalam hidup ini. Ramai orang mengaku diri mereka ni adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi belum tentu mereka memiliki agama yang baik zahir dan batin.
Sebab itu di sini Nabi SAW mengajarkan kita dengan doa ini, iaitu minta supaya Allah perbaiki agama kita agar ia menjadi agama yang baik. Kerana kita hendak agama yang baik itu menjadi faktor yang membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana amalan kita iaitu ketaatan, ibadah, akhlak adalah baik. Sebab tu di sini Nabi kata apa? Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan benteng urusanku. Nampak tak? Nabi melihat agama ini merupakan benteng urusan dalam kehidupan kita. Agama dia akan menjadi shield, okey, dia akan menjadi perisai bagi kehidupan kita. Orang yang beragama, setiap apa yang dia nak buat, dia akan memikirkan kesannya, okey, daripada sudut agama. So, saya nak buat ini, agama saya kata apa? Saya nak buat ini bagaimana dari sudut agama saya? Sebab itu Nabi kata apa? Agama ini adalah perisai kita. Minta kepada Allah agar Allah perbaiki agama yang menjadi benteng dalam kehidupan kita supaya ianya menjadi agama yang baik zahir dan batin. Sehingga apa pun kita nak buat insya-Allah ia menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Dan di sini Nabi SAW kata, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, kau perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupan aku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan kau perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Doa ini, kenapa saya bawa pada pagi ini? Kerana ia bertepatan dengan apa yang telah kita bincangkan daripada awal tadi. Agama yang menjadi cinta dan kehendak tujuan kita. Nabi SAW tekankan dalam doa ini yang menjadi benteng kehidupan kita. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah supaya menjadikan dunia ini baik. Kerana apa? Dunia ini adalah tempat tinggal kita untuk kita beramal soleh itu tadi. Bila kita hidup sebagai orang yang baik, dengan agama yang baik zahir dan batin itu tadi, insya-Allah dunia ni, kehidupan kita juga akan menjadi baik bagi diri kita. Begitu juga dalam doa ini, Nabi SAW minta kepada Allah, jadikanlah akhirat juga adalah tempat yang baik. Kerana akhirat itu adalah tempat kita kembali. Ma'adi, tempat kita pulang. Dunia adalah tempat persinggahan. Okey, kita perlu tetapkan pada diri kita dunia ini hanya sementara. Allah beri kita singgah sebentar sahaja untuk kita beramal soleh kerana kita ada tempat pulang yang abadi, iaitu akhirat kita. Dunianya kalau baik, maka akhiratnya juga akan baik. Sebab itu bila minta kepada Allah, minta kepada kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya semata-mata kebaikan akhirat. Kita tidak akan jumpa akhirat melainkan kita sudah melalui kehidupan kita di dunia. Jadi bila Nabi doa di sini, Nabi berikan semuanya, lengkap doanya. Minta Allah perbaiki agama kita kerana agama itu adalah benteng untuk diri kita ini. Minta Allah perbaiki dunia kita kerana dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Kan? Minta kepada Allah supaya perbaiki akhirat kita kerana akhirat itu tempat kita pulang. Tempat kita duduk sampai bila-bila. Yang memang kita ada jalan kembali ke dunia. Kemudian Nabi SAW berdoa dalam doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagi aku dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematian aku sebagai kebebasan untuk aku dari segala kejahatan ataupun kerehatan daripada segala kejahatan. Penghujung doa ini juga adalah sangat indah bagi saya. Kerana apa? Dalam doa ini kita minta supaya Allah memberikan banyak kebaikan sepanjang kita melalui kehidupan.
jadilah nyawa yang Allah berikan, ziyadatan li, satu bentuk nilai tambah. Sebab Allah boleh hidupkan kita macam tu sahaja. Allah boleh biarkan kita hidup begitu sahaja tanpa sebarang nilai tambah. Mungkin kalau kita menjadi seorang Muslim sekalipun, itu berdasarkan kepada takdir Allah untuk menghidupkan kita sebagai seorang yang beriman, menghidupkan kita sebagai seorang yang bergelar muslimah, tetapi kita memerlukan kepada ziyadah dalam hidup, iaitu sesuatu nilai tambah yang sangat berarti bagi agama kita, dunia dan akhirat semasa kita hidup, iaitu kebaikan-kebaikan. Kita nak setiap kali kita mencelitkan mata kita, setiap pagi itu kita buat perkara-perkara yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menambah nilai ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Nabi SAW dalam doa ini, Nabi SAW minta kepada Allah supaya kalau kita ini mati, jadikanlah kematian itu sebagai satu bentuk kerihatan dari banyak perkara yang buruk yang kita usaha untuk jauhi. Sebab bila kita hidup, ia merupakan satu perjuangan untuk membenting diri daripada banyak perkara kejahatan. Banyak perkara yang tidak baik kadang-kadang kita suka kan dalam hidup ini. Tetapi kerana kita orang yang beragama, zahir dan batin itu tadi, yang beramal, yang taat, yang memiliki budi pekerti yang mulia, kita usaha dengan sekuat tenaga untuk uh, membenteng diri kita ini supaya tak buat perkara yang jahat. Bermakna kita struggle. Okay, kita sangat struggle untuk supaya tak buat maksiat, tak buat dosa, supaya kita ini terhindar daripada perkara-perkara yang buruk. Sangat kita berjuang dalam hidup kita. Sebab apa? Kita nak syurga Allah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dalam doa ini, Nabi kata jadikanlah kematian itu sebagai satu bentuk kerihatan, kebebasan daripada semua perkara-perkara yang buruk itu tadi. Yang kita struggle, yang kita perjuangkan supaya ianya jauh daripada diri kita. Kan? Nampak sangat doa ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagai satu bentuk doa yang sangat indah berkaitan tentang agama kita sebagai benteng, akhirat kita, dunia kita sebagai tempat kita menuai amal soleh tu tadi kan, untuk kita menyemai amal soleh kita di dunia ini, sehingga minta supaya ia diperbaiki kerana ia adalah tempat kita menjalani kehidupan, dan akhirat kita sebagai tempat kita pulang yang menjadi destinasi kita yang terakhir. Sehingga dalam doa ini Nabi SAW minta kepada Allah agar jadikanlah kehidupan kita sebagai kehidupan yang memiliki nilai tambah yang sangat banyak daripada sudut kebaikan itu tadi, dan juga kematian sebagai kerihatan daripada setiap kejahatan yang kita perjuangkan untuk kita hindari, yang kita sentiasa setiap hari risau kita ada buat dosa dan juga maksiat. Bila kita mati, alhamdulillah, rehatlah kita daripada semua perkara itu. Jadi inilah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya tentang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca dalam setiap doa kita supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini, yang mudah-mudahan setiap apa yang telah kita bincangkan, ya. Nanti doa ini boleh diambil ya di Telegram saya akan muatkan. Jadi kalau ada teman-teman yang memerlukan, boleh download di Telegram saya sebentar nanti setelah habis kuliah ni, insya-Allah akan dimuat naik. Jadi kalau tadi saya dah paparkan dengan paparan yang full mode tadi kan, mungkin boleh di print screen ataupun screenshot daripada laptop ataupun handphone masing-masing, kalau sekiranya lah tak ikuti Telegram saya. Yang mudah-mudahan doa ini memberi manfaat dan ianya memberikan satu motivasi bagi diri kita untuk menjadikan cinta dan kehendak kita ini berpaksikan pada agama yang baik, yang benar, yang kita laksanakan yang kita laksanakan zahir dan batin tersebut, dan kita hendak supaya ianya menjadi baik untuk setiap perkara yang kita lakukan. Tapi kena ingat ya, Muslimah, dalam hidup ini jangan sesekali kita ni jadi insan yang berputus asa daripada setiap perkara yang kita ingin lakukan. Setiap apa yang kita buat berkaitan dengan perkara yang baik, dia pasti ada ujian dan cabarannya. Kita nak buat baik, pasti ada yang menolak,
pasti ada orang yang mengata, pasti juga ada orang yang takkan terima kita. Tetapi jika apa yang kita buat adalah bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan apa yang ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW, dan kita melihat konteksnya, keadaannya adalah keadaan yang membolehkan untuk kita mempertahankannya, maka teruskan. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kita jadikan sebagai hambatan. Perkara baik pasti ada yang tak suka, perkara jahat pasti ada yang suka. Begitu saja hidup kita. Teorinya begitu dalam hidup ni. Jadi kita pilih yang baik, bila kita pilih yang baik itu pastilah ada rintangan, ada perjuangannya yang tersendiri, yang mana kesabaran kita sajalah yang menjadi benteng kepada semua itu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian kita ini, dan juga untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga ianya menjadi ataupun bentuk kepribadian diri kita menjadi seorang muslimah yang salihah, dunia dan akhirat. Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.